Orang yang gagal, sempat saya tulis tadi, orang yang gagal adalah orang yang gagal melepaskan kegagalan masa lepas. Orang yang gagal adalah orang yang gagal melepaskan kegagalan yang dia pernah lalui, yang sedang dilalui pada masa lepas. Dia tidak akan berjaya, tuan-tuan. Dia tak akan menang. Rasa yang lazat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera. Sama ada kita memandu kereta bernilai RM150,000 atau RM30,000, jalan dan jaraknya sama, dan kita sampai ke destinasi yang sama. Ini dia sedar ketika dia terbaring. Mudah-mudahan kata dan bicaranya mengingatkan kita, menyedarkan kita supaya jangan mengeluh dengan apa yang Allah uji. Jangan kita memberi 1,001 alasan. Kereta mahal atau murah, jalan tetap sama sampai. Cepat dengan lambat je lah, tapi sampai kan? Kan? Berbangga hanya sepanjang perjalanan yang orang tak tengok. Kat lebuh raya, siapa nak tengok kereta kau? Kan? Kalau naik Ferrari pun sekali zoom. Orang, oh, itu je orang boleh buat. Nampak tak? Itu saya sekarang tu je lah. Adakah bila orang kata, oh, hebat lah. Kau tiba-tiba Ferrari kau bertukar jadi 5 tayar. Kelajuan bertambah? Tidak. Tiba-tiba keagungan kau bertambah? Tidak. Tiba-tiba makam kau Allah angkat? Tidak. Malah silap-silap makam kita pun turun makam. Kan? Allah turunkan kedudukan kita di sisi dia pasal sombong, angkuh dengan kekayaan ada. Mudah-mudahan tidak. Jadilah orang kaya yang beriman. Sama ada rumah yang kita tinggal seluas 300 atau 3,000 kaki persegi, besar atau kecil, kesunyian adalah sama. Wah, menarik betul. Rumah kau besar atau kecil, kesunyian tetap sama. Nampak, ini orang yang sunyi sedang berbicara ni. Ketika dia tulis ni, dia dalam kesunyian yang sangat dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan jadi bekal kepada kita untuk kekal bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang memandang orang terlupa memandang diri sendiri. Ramai orang melihat kejayaan orang terlupa bahawa kita adalah orang yang sentiasa berjaya, tetapi kita menyukat kejayaan kita dengan cara yang salah. Maka kita kekal beranggapan kita bodoh, kita ketinggalan. Saya pernah sekolah bercampur dengan bangsa Cina. Sekolah saya 90% pelajar Cina, 80% pelajar Cina. Pelajar Melayu sentiasa dikatakan bodoh, ketinggalan, tak pandai, bangang, bodoh. Kan? Tapi alhamdulillah best saya, kawan-kawan saya belajar berjaya meletakkan nama di papan kejayaan, kan? Sebagai pelajar cemerlang di peringkat SPM, kan? 2 anak Melayu berjaya, keputusan semua A, subhanallah. Dan ada antara rakan-rakan saya berjaya fly sampai ke overseas, belajar di Harvard dan Oxford. Nampak tak, sekolah harian biasa je, tuan-tuan. Kan? Kita tak peduli pandangan orang, kita fighter, tuan-tuan. Yang menjadi kita lemah sebab bangsa kita sendiri. Bangsa kita sendiri menganggapan kita bangsa paling bangsat. Sekarang hidup, jangan peduli apa orang kata. Jalankan perjalanan anda, layarkan bahtera anda. Terus bergerak ke depan. Sebab kita sedang memandang ke depan, tinggalkan masa lepas. Kan? Saya nak ingatkan pada tuan-tuan. Kan? Subhanallah. Orang yang gagal, sempat saya tulis tadi. Orang yang gagal adalah orang yang gagal melepaskan kegagalan masa lepas. Orang yang gagal adalah orang yang gagal melepaskan kegagalan yang dia pernah lalui, yang sedang dilalui pada masa lepas. Dia tidak akan berjaya, tuan-tuan. Dia tak akan menang. Sebab kegagalan masa lepas merantai hidup dia. Dia berumah tangga, kemudian bercerai. Apabila dia berkahwin lain, dia berkahwin lain, kegagalan lepas mengantui hidup dia. Dia susah nak bahagia. Ini pengalaman saya, handle kes rumah tangga sangat banyak. Bila kahwin satu lagi, orang perempuan bercerai dengan laki, laki bantai, laki pukul, kan? Kemudian dia kahwin satu lagi. Kadang-kadang dia sentiasa ingat kesan lepas.
sampai dia hilang keyakinan pada suami baru dia yang jauh lebih baik. Kadang-kadang dia bermain dengan banyak suami dia. Contoh, ada orang dia kahwin kan, memula bahagia, lepas tu dalam diam-diam suami dia kahwin satu lagi tau. Kahwin senyap-senyap. Orang lelaki ni mana berani, dia suka senyap-senyap. Kan? Kalau berani bagi tahu isteri je, saya nak kahwin satu lagi, awak setuju tak? Pom bergaduh. Lebih baik bergaduh daripada kahwin senyap kemudian meninggal. Ada satu kes. Satu kes ni kes sebenar kan. Dia ni suami yang sangat baik, tak pernah tinggi suara pada isteri, sangat baik. Suami macam ni tuan-tuan, puan-puan, suami macam ni kena jaga betul-betul. Sebab dia diminati oleh ramai perempuan. Sebab hari ni orang perempuan suka nak cari lelaki baik. Lelaki terbalik banyak, lelaki terbaik payah. Maka lelaki-lelaki baik ni selalunya akan mendapat perhatian, termasuk dalam radar perempuan. Tak kira lah siapa, cerita siapa pun. Jadi suami dia ni sangat baik, cakap lembut, cakap tak sakit hati orang, cakap penuh dengan kasih sayang. Jadi suami dia ni kan adalah orang yang buat isteri dia sangat bahagia. Sangat bahagia. Sampai satu masa suami dia accident, meninggal dunia. Tuan-tuan, meninggal dunia. Hari kebumian suami dia, masa nak uruskan jenazah, datang orang perempuan dengan anak datang. Kan? Datang, perempuan ni baik. Datang, isteri dia terperanjat. Bila dia kata bahawa ini suami saya tahu puan adalah suami isteri dia yang pertama. Tapi perkahwinan kami dirahsiakan daripada puan sebab suami puan tak nak dia cerita sikit. Hari di mana suami dia meninggal, isteri dia macam histeria, mengamuk, marah. Nampak? Dan kata dia tak boleh maafkan suami dia. Sampai sekarang tak boleh maafkan suami dia sebab menipu dia. Nampak tak? Menipu dia. Dia tak boleh maafkan dia. Tak boleh maafkan. Jadi kehidupan dia selepas tu, dia sentiasa pandang lelaki dengan pandangan negatif. Dia tak percaya lagi dah. Sebab baik macam mana pun, dia kata, suami aku baik pun tipu aku. Nampak tak? Orang yang sentiasa pegang masa lepas yang gagal, dia akan gagal di masa depan. So, kita kena berani untuk tinggalkan masa lepas. Saya handle remaja yang terlibat dengan rogol. Remaja ni dirogol. Tugas pertama saya untuk pulihkan keyakinan dia ialah bagaimana nak bina diri dia untuk menempuh masa depan dengan meninggalkan masa lepas. Bukan senang, tuan-tuan. Ini yang Allah bagi pada saya, kepakaran ini yang Allah bagi. Satu, sayang kalau saya tak manfaatkan kan? Tapi tempat saya dah terhad. Pusat pemulihan akhlak saya tak dapat diteruskan kerana saya tak ada tempat terhad. Rumah banyak kosong, tapi kita berhadapan dengan orang yang tak faham, dia tak akan bagi kita peluang ni. So sebab tu saya nak cari tanah untuk bangunkan pusat perkampungan madrasah. Di situ ada pusat pemulihan akhlak. Dan tim saya pun mereka dah well train. Kita dah berjaya, banyak kes, terlalu banyak kes lah. Selama 27 tahun dalam bidang ni, alhamdulillah. Kan? Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera.